Kesinambungan dari perbincangan tentang bab fiqh al-alawiyat ini, kita sambung lagi dua subtopik yang utama, dua subbab yang utama, iaitu yang kita sebut tentang asas keperluan dan aplikasi dia. Sebab kita perlu kena faham, fiqh al-alawiyat ini, saya sudah sentuh sebelum ini bahawa bila kita bicara tentang fiqh, mesti ada kaitan ataupun bab hukum itu kita kaitan dengan fiqh, bab hukum. Tetapi kerana kita pinjamkan fiqh al-alawiyat ini dalam pengurusan, maka ia mesti membincangkan juga tentang yang disebut sebagai aplikasi, bagaimana hubungannya dengan pengurusan dalam Islam. Okey. Pertama sekali kita bincangkan dulu keperluan asas dalam Islam itu apa. Nah, ini yang menentu atau menentu corakkan bagaimana keutamaan dalam kehidupan kita, sama ada dalam kehidupan kita berpolitik, berekonomi, ataupun social interaction dan sebagainya. Okey. Pertama yang dikatakan keperluan asas itu, yang disebut sebagai asas daruriyat. Mungkin dalam semester-semester sebelum ini kita dah bincangkan asas ini, tapi kini untuk kita mengukuhkan pemahaman kita. Asas pertama yang disebut sebagai daruriyat. Apa yang dikatakan daruriyat? Iaitu keperluan utama seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Okey. Kenapa asas ini diperlukan? Karena manusia itu perlu kepada tiga hal ini dalam kehidupannya. Okey? Pendidikan di bawah dia. Maknanya makan, minum perlu. Memang perlu yang utama. Pakaian, ya. Tempat tinggal, ya. Tetapi ingat, makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang sebatas keperluannya sahaja. Bukannya makan minum yang sampai membazir. Itu dah keluar daripada sempadan daruriyat di sini. Sama juga dalam pakaian. Pakaian kita yang kita beli semalam belum kita pakai untuk minggu depan contohnya. Bahkan kita pakai untuk tahun depan punya. Itu dah dikatakan membazir. Maka makan minum yang seperlu adanya untuk hidup, untuk kita menyambung nyawa kita, pakaian kita menutup aurat kita, tak ada maknanya kalau pakaian kita bercakap tentang pakaian yang seksi, itu tak ada maknanya. Okey, kemudian yang disebut sebagai asas hajiat. Okey, asas hajiat. Apa yang dikatakan asas hajiat ini? Asas yang mana keperluan yang tadi di bawah sedikit daripada tiga tadi. Apa yang menjadi contoh asas hajiat ni? Keperluan selepas keperluan utama seperti apa? Kenderaan, pendidikan, kesihatan, perkahwinan pun termasuk. Maknanya di sini iaitu kenderaan memang menjadi satu keperluan. Menjadi keperluan utama untuk kita hidup. Dia bukanlah utama, tapi dia merupakan keperluan juga. Ada kenderaan, tak ada kenderaan, itu bukan hal jadi hal, tapi ia perlu untuk hidup manusia. Pendidikan. Siapa kata pendidikan tak penting? Pendidikan inilah yang akan mampu membantu kita untuk keharmonian kehidupan kita, kesejahteraan kehidupan kita. Sama juga dengan kesihatan. Sekarang ni kesihatan. Contohnya isu tentang COVID-19 dan sebagainya. Ia menjadi hal yang utama sekarang ini. Maka kita kena akur dengan tuntutan pemerintah ataupun kerajaan itu sendiri. Dan juga perkahwinan. Perkahwinan memang juga penting dalam kehidupan manusia. Bila dah sampai pada waktunya, kemampuan dah cukup luar biasa, dan kita perlu untuk memenuhi tuntutan yang namanya perkahwinan itu sendiri. Tapi ingat, saya katakan tadi, kita perlu ada kenderaan seperlunya ada. Jangan kita beli, contohnya kita, family kita 5 orang. Kita beli sebuah bas besar untuk memenuhi keperluan family yang hanya 5 orang. Itu memang dikatakan membazir. Sama juga dengan kesihatan, sama juga dengan pendidikan dan perkahwinan itu sendiri. Perlu diingat, asas keperluan yang lain yang dikatakan lebih bawah sedikit daripada keperluan yang biasa yang saya katakan yang 4 tadi, iaitu tahsiniat. Iaitu apa maksud tahsiniat? Lebih kepada melengkapkan sesuatu yang ada sebatas kepada minimum hajiat itu.
ia merupakan lebih kepada kehendak semata-mata seperti hidup yang senang, mewah, tetapi tidak jatuh kepada pembaziran ataupun disebut sebagai tarafiat. Maknanya kita nak rumah besar boleh, tapi jangan jatuh sampai kepada pembaziran. Okey, kita nak kereta yang cantik, kereta yang mewah boleh, tetapi jangan sampai tidak diguna pakai. Maknanya kita letak sebagai koleksi je. Itu dah dikatakan jatuh kepada tarafiat. Tahsiniat ini itu satu benda-benda yang indah. Islam tidak melarang kepada hal-hal yang disebut sebagai hal-hal yang yang indah semata-mata. Okey, boleh. Islam suka benda yang cantik. Okey, tapi tidaklah dikatakan sampai jatuh kepada pembaziran itu sendiri. Okey, faham? Itu keperluan asas, layer-layer yang Islam tekankan. Okey, kalau kita bercakap tentang fiqh al-alawiyat dalam pengurusan. Okey, kita lihat daripada fungsi pengurusan itu sendiri, bermula daripada tahtid, tanzim, qiyadah dan juga wikayah. Okey, pertama, kalau kita bercakap tentang aplikasi dalam tahtid, mengaplikasikan keutamaan dalam penentuan plan strategik, menyelesaikan masalah, membuat keputusan dalam perancangan, maka fiqh al-alawiyat ini memang penting. Bagaimana kita meletakkan plan strategik kita untuk jangka masa, contohnya dalam masa 5 tahun. Apa keutamaan kita? Apakah berlandaskan dengan syarak ataupun bagaimana? Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah sekiranya berlaku masalah? Apakah ada contingency plan untuk kita rancang berdasarkan penyelesaian masalah menurut kehendak syarak itu sendiri? Dalam membuat keputusan pun sama juga, iaitu bagaimana kita membuat keputusan sebagai seorang leader, kita membuat keputusan yang bijak berdasarkan hukum Islam, bukannya hukum akal semata-mata. Boleh akal, saya katakan tadi, dia jatuh kepada tahap yang ketiga selepas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kemudian yang seterusnya iaitu tanzim, aplikasi tanzim. Bagaimana kita meletakkan visi kita, misi kita dan juga objektif. Sama juga dengan fungsi. Dia akan dimulai daripada yang bawah untuk kita melihat visi yang di atas. Maka corak yang saya boleh katakan sebagai piramid daripada bawah sampai ke atas itu mesti pada acuan yang Islam tekankan. Tidak ada gharar di situ. Mesti berpandukan kepada Al-Quran. Tidak ada bercampur hal-hal yang haram dan sebagainya. Maka visi kita kena jelas dan dituang dalam bentuk misi dalam kenyataan yang ada dan diterbitkan oleh yang namanya objektif, yang nanti objektif akan menentukan hal yang utama dalam kedudukan yang penting dalam sesebuah yang disebut sebagai target utama dalam sesebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, apa aplikasi qiyadah yang dalam fiqh al-alawiyat ni, okey, dalam kepengurusan ini, iaitu apa? Pemahaman tentang perkara yang menjadi prioriti dalam kerja, amalan, okey, dakwah, jihad, gerakan dan sebagainya. Dasarnya adalah menulukan yang penting daripada yang tidak penting dan mendahulukan yang lebih penting daripada kurang yang penting. Maknanya di sini bagaimana kita menekankan seorang pemimpin itu harus meletakkan Islam sebagai satu sandaran utama. Islam sebagai a way of life itu sendiri. Sebagai ketua wajib menjadikan Islam itu sebagai contoh hal yang terbaik dalam menjadi seorang pemimpin untuk anak-anak buahnya. Kemudian yang terakhir sekali yang disebut sebagai wikayah, aplikasi wikayah, iaitu meletakkan kawalan manusia. Saya katakan tadi berdasarkan SOP, tetapi Islam ada SOP-nya yang paling tinggi, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itu yang utama. Kemudian barulah yang dikatakan kawalan-kawalan dalam peraturan yang contohnya dalam kerajaan disebut sebagai general order dan sebagainya, itu yang menjadi mengawal diri kita untuk secara fizikal. Kemudian di sistem kerja kita ada piawaian antarabangsa. Ini more to practice, seperti apa ISO
EXA, audit dan lain-lainnya yang insyaAllah kami bincangkan dalam bab khusus untuk takhtit tanzim qiyadah wikayah untuk bab-bab yang seterusnya. Okey. Saya rasa cukup ini saja untuk perbincangan kita pada kali ini, dan mudah-mudahan perbincangan kali ini kita dapat memahami bahawa fiqh al-alawiyat ini adalah fiqh yang mana akan membantu dalam kita bercakap tentang dalam pengurusan Islam itu sendiri. Bagaimana kita mengutamakan hal yang terpenting yang mesti berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW sebagai yang disebut sebagai hukum syarak untuk menentukan hal-hal yang keutamaan dalam pengurusan, terutamanya pengurusan masa kini ataupun kontemporer. Itu saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.